Yang kedua, apa ni, dia pergi rumah tok tua. Tok tua lah ke mana? Nikah bila? Nikah lama kecil lagi. Nikah. Tu yang kedua. Yang ketiga, budak lagi lah dia menikah. Alah betul lah. Dia pula duduk cerita macam-macam pula kita. Kita pun budak juga. Duduk tanya macam-macam. Suka kau tidak menikah gitu. Dia royak habis. Hak tak patut royak. Muka budak. Hak jantan tu pun dah lah 13 tahun. Hak tina lagi budak lagi. Tu peristiwa hak sana. Sebenarnya anda duduk perhati di sana, dalam masyarakat Hindu pun ada pasal tradisi nikah kecil ni. Anak tu tak tahu satu, tahu-tahu dia nikah tu. Suami dia adalah hak tu. Siapa ketua? Gitu. Setengahnya molek, setengahnya tidak molek. Ada juga. Bukan orang Islam saja. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni, dululah masyarakat kita ni dulu, ada juga hak menikah awal. Tapi dia banyak faktor dia tu. Banyak faktor. Setengah-setengah tu musim Jepun mula. Takut. Kalau tak boleh nikah, jadi kalau ada siapa-siapa nak nikah, ayah pun mati tu, ayah kena igak, ayah kena seksa, ayah macam-macam berlaku. Nikahlah anak tu, mana-mana ada tu menikah. Sebab kalau tidak bini orang akan diganggu. Itu salah satu sebab menikah awal. Salah satu sebab jahat, orang jahat ramai. Kalau salah comel sikit susah. Hak tu nak buat kena, nak ilmu guna-guna macam-macam. Itu dua. Yang ketiga, orang jahat pasal buat kena gitu. Orang jahat hak pasal buat lari pun ramai juga. Jadi dengan cara melepaskan anak tu, dia kira selamat, mengahwinkan. Itu beberapa faktor hak dalam masyarakat kita dulu. Setengah-setengah tu dia kita dengar daripada orang tua dia lah ceritanya. Ni kalau 5 bulan tak duduk sekali. Hak tu duduk bawah di bawah katil. Hak tu duduk atas katil, hak tu naik atas katil, hak tu duduk bawah katil. Jadi kerja gong budak-budak berlaku tu dalam masyarakat kita. Pasal apa? Pasal nikah saat ni. Dan moga ada orang buat. Bahkan ada di kalangan yang menikah ni tak main kotor lagi. Nikah. Dan menikah tu duduk sekali. Buat ada pun tak naik molek lagi. Ada. Hak ni mana kita boleh tahu bila kita tanya orang-orang tua dulu. Memang ada. Mana dia besar, mana mai kotor tu dalam keadaan dia tu sebagai isteri orang setelah sekian lama menikah. Lepas tu menikah pula, kalau lekat anak moga metah lagi kan. Dia biasalah gugur lah, matilah anak tu pula, tak tahan. Sebab apa? Sebab terlalu awal sangat, muda sangat benih. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Mana menikah di peringkat tu tak main kotor lagi. Jelas anak sendiri tanya beberapa orang, memang tak main kotor nikah. Lepas tu lagu mana? Kira-kira je ulama pada masa tu dah ada lah tu, dia pakai hak ni lah kira-kira. Dah kalau tidak mana? Kalau tidak mana? Pakai hak ni. Zaman sekarang ni mana orang kalau menikah bawah umur lah orang panggil, kalau bawah pada 18. Kalau ada apa-apa masalah rumit benar tu, kalau tak cukup 18, maknanya dia kira mencabuli perempuan tak reti apa satu, dia kira kalau hak zaman sekarang ni lah. Maknanya dah kita tengok dalam surat khabar ke apa tu, kalau berlaku juga, jadi siapa mati budak, siapa yalah budak hak umur 10 tahun, umur 9 tahun. Jadi cemuhan masyarakat lah. Orang yang buat gitu tu orang tak ada akal lagi kot. Itu yang berlaku. Tak ada siapa pun yang terima benda ni. Sama ada orang Islam ataupun bukan orang Islam, tak ada siapa pun boleh terima benda ni. Tetapi pejam mata juga. Sebab apa? Sebab ada hadis Hisham Nisa. Itu je. Baru ni anda sudah sebut dah hadis ni. Sebenarnya kalau kita nak kira dalam istilah yang sebenar, tidak hadis. Kalau riwayat Bukhari jelas Urwah, ayah Hisham tu kata. Yang ni Hisham riwayat daripada Urwah tu kata, yang ni Aisyah telah dikahwini oleh Nabi ketika berumur sekian-sekian, duduk sekali ketika umur 9 tahun. Urwah kata, bukan Aisyah kata pun, bukan Nabi kata, jauh lagi. Urwah kata. Kalaulah kata-kata Urwah tu, Urwah ni dia bukan sahabat pun.
Kalau dia tersalah, maka adakah patut kerana kesalahan dia tu kita semua menanggung akibatnya? Kalau kita nak kata tolak hadis, tidak hadis pun. Itu kata-kata Urwah, cerita Urwah. Kalau hak dalam Muslim, baru ni kita baca. Aisyah kata pun dalam Bukhari cakap cari tak ada tu hak dia kata. Dalam Muslim paling tinggi ada. Hak dia kata dia sendiri berkahwin dengan Nabi ketika umur 6 tahun. Duduk sekali dengan Nabi SAW ketika umur 9 tahun. Waktu Aisyah kata pun bukan hadis. Orang itu tidak hadis dalam istilah tu. Hadis ni hak Nabi kata. Hadis ni hak Nabi SAW kata. Hak tu hadis. Hak ni tidak. Kalau Aisyah kata pun, kalau sungguh dia kata, bukan hadis lagi. Cuma oleh kerana dia ni berkaitan dengan Nabi SAW, dan benda ni mungkin mengaibkan Nabi SAW, daripada kita jaga kehormatan Nabi dengan jaga orang lain, baik kita jaga Nabi lagi. Kalau kita kata orang lain silap, boleh jadi dia boleh silap, manusia. Aisyah silap, boleh jadi. Urwah silap pun boleh jadi. Hisham silap, bawah pada dia lagi, boleh jadi. Tidak ada kena mengena dengan Nabi. Nabi tersilap, tak ada timbul tu ni sini ni, tak ada timbul. Jadi dengan sebab itulah kita kata tidak bermakna apabila kita tak terima hadis ini, hadis lah orang panggil hadis, tapi sebenarnya tak sampai ke situ. Asar, orang panggil asar dalam istilahnya, asar. Dia tidak melibatkan akidah gapo ni. Lepas tu kalau katakanlah hadis sungguh hak Nabi kata sendiri sungguh pun, kalau kita ketepikan dia, kita pakai hak lain, dia tidak akan jadi termasuk dalam akidah. Sebab apa? Hadis ini jelas hadis ahad. Nak boleh jadi akidah, dia bukan hadis ahad. Dengan arti kalau tak terima hak ni rusak akidah. Dah tak timbul hak tu, tak timbul. Bawah lagi. Dari segi kaedah ni kita bahas. Dari segi kaedah. Kalau katakanlah hadis Nabi sungguh, Nabi kata aku menikah dengan dia ketika dia umur 6 tahun, tak ada serabut lagu tu. Kalau katakanlah ada lagu tu, itu hadis ahad. Orang faham? Hadis ahad ni kalau kita tidak terima pun, dia tidak jadi rosak akidah. Apatah lagi kalau hadis itu bercanggah dengan hak lain, bercanggah dengan sekian banyak. Sebahagiannya kita sudah baca baru ni, sebahagiannya kita sudah baca baru. Ada malam ni sambung hak saat ni, iaitu macam mana kanak-kanak ni, kanak-kanak nak minta izin dengan dia, nak dapat kebenaran dia, tak timbul. Hak ada Nabi sebut dua. Kalau janda minta minta kebenaran. Kalau anak dara, tanya persetujuan dia, dapat keizinan dia. Izin dia je dia sekurang-kurang. Itu anak dara. Budak kecil tak ada. Jadi maknanya dalam hadis hanya sebut dua tu. Walaupun kemungkinan itu ada, kemungkinan itu, tetapi dalam hadis jelas tak ada. Hak sebut soal menikah ni, apabila dia faham makna menikah, baru ada faedah tanya. Kalau tidak, tanya awak ke dia. Dah kalau kita tanya pun dia tak faham, makna tak boleh dalam hak tu. Sebab berkait dengan nikah ni kena tanya. Kena tanya tu makna dia faham. Dah kalau dia tak faham, tak boleh lah. Ke situlah mafhum dia ni. Sepatutnya kita faham gitu. Baik. Tapi kerana ada hadis Hisham tu sahabih hak lain. Daripada hak ni, hadis ni lah maknanya tegak kata dia dalam buku ni, binaan hak ni menikah kanak-kanak, sinilah asas, tak ada lain dah. Kalau hak ni asas ni roboh, tak ada. Duduk pening semua ni, kini lah kata dia, kini. Duduk pening kini. Sebab apa? Bukhari Muslim. Jadi orang tak berani. Padahal kalau kita kaji molek, dia pun lama ni kata dia. Dia dalam buku ni, risalah ni 50 tahun baru cabut kata dia. 50 tahun. Setelah buat kajian, dulu kata dia supaya katak dalam telaga, dia kata. Kita kata katak berapa. Dia tu supaya katak dalam telaga kata dia. Berasa luas dah. Berasa banyak dah air. Apabila tubik keluar baru tahu. Tubik keluar, setelah tu kita kaji baru tahu kata dia.
bahawa tak ada gapo tu. Kita berdoa, kata dia, harap mudah-mudahan ulama lain, terutama jadi Pakistan ni, pun tubiklah daripada telaga tu, kata dia. Lepas tu tengoklah sebanyak mana sungai yang mengalir dari Pakistan ni, kata dia. Banyak lagi sungai yang mengalir, bukan sebuah tu, ya telaga aja. Dia kata lagu tu. Sedap tu kata-kata dia. Seterusnya, dari segi sejarah, dari segi ni berkait dengan hadis juga, siapa dia yang mengesyorkan Nabi SAW ni nikah dengan Aisyah? Siapa dia? Tu kita nak tahu. Dalam kitab hadis pun ada juga, dalam kitab sejarah pun ada juga. Jawabnya Khawlah binti Hakim. Inilah orang yang mengesyorkan, mengusulkan bila Khadijah mati, mengusulkan kepada Nabi supaya nikah. Bapa tak sini nikah, carilah orang lain. Namanya Khawlah binti Hakim, seorang sahabiah. Dia ni isteri kepada Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ini adalah saudara sesusu dengan Nabi SAW. Artinya ini bini dia. Jadi rapatlah kalau dia tanya pun nasabah. Sebab seperadik-beradik. Dia kata apa tidak nikah. Nabi SAW pun kata, kalau nak nikah pun siapa dia yang adanya, hak bernasabah. Dia sebut. Dia kata apa-apanya, hak janda pun ada, hak anak dara pun ada. Lepas tu hak janda tu siapa? Hak anak dara tu siapa? Dia sebut hak janda tu Saudah, yang kemudiannya jadi isteri Nabi SAW. Dan hak anak dara tu ialah Aisyah. Dia sebut anak dara bikran. Kalau nak bikran atau thayyiban, anak dara pun ada, janda pun ada. Hak anak dara yang dimaksudkan itu siapa dia? Iaitu Aisyah. Baik, kita panggil anak dara ni bersama mana? Bikran dalam bahasa Arab tu anak dara. Kalau bahasa kita anak dara, bikran. Kalau budak kanak-kanak perempuan, dia tidak panggil bikran, bikrun. Dia tak panggil, dia panggil jariyah. Bikran ini, kita kalau bahasa kita anak dara. Anak dara ni bersama mana? Kira-kiranya dalam istilah kita pun, hak sudah balik dah lah, hak sudah layak nikah dah. Cuma kalau dia tu baru-baru balik, orang panggil anak dara sunti. Lepas tu kan anak dara lagi, kalau selagi dia tak nikah kan, gadis lah lagi. Sampai umur 25 apa, anak dara lagi lah orang panggil, kalau selagi dia tak nikah. Tetapi adakah budak umur 6 tahun orang panggil anak dara? Ya, dia nak show, nak nikah. Anak dara orang panggil. Kanak-kanak tu bukan anak dara, bukan bikrun, tapi dia guna perkataan bikran. Dan Nabi SAW tak kata apa. Sama ada Khawlah atau Nabi SAW, kedua-duanya ahli bahasa ni. Dia tahu apabila guna bikran ni budak bersama ni. Dia tahu. Kalau lah maksud Khawlah ni dengan bikran, dia kata bikran saat ni budak tu umur 6 tahun, tentu Nabi SAW kata, wah kamu ni sebut tu anak dara. Satu, mesti dia kata gitu. Ni tak ada, dia tak ada kata apa, menunjukkan ini dengan makna anak dara ni sudah balik dah, baru orang panggil anak dara atau gadis. Kalau tidak, tak, bukan anak dara, kanak-kanak. Sebab itulah dalam hadis ada sebut al-bikru tusta'zanu fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Kita sudah jumpa dah baru ni dalam Muslim. Anak dara diminta izin daripada dia untuk mengahwinkan dia. Izinnya ialah diamnya. Tu berkenaan dengan siapa? Al-bikru, anak dara. Anak dara tu bersama mana? Sebab kita kata saat ni, kalau sebut anak dara tapi maksudnya budak, mestilah dia tanya, adakah patut itu budak lagi? Dia kata, tapi tidak. Menunjukkan memang Aisyah tu Nabi SAW tahu. Dia bukan duk pergi mari sama. Dia tahu bersama mana. Baik. Dia sebutlah sini dalam kitab gapo Khawlah sebut tadi, bukan sahaja dalam kitab sejarah, bukan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan Baihaqi gapo